Sari binti Jais, nombor matrik 270114 akan menerangkan berkaitan satu contoh kes rasuah yang berkaitan dengan isu perolehan kerajaan. Telah didapati bekas ahli Majlis Ampang Jaya telah didakwa dalam satu kes rasuah iaitu pada 26 Mei 2019 dengan 9 pertuduhan menyogok wang sejumlah RM19,3,512 pada 4 Ogos 2006 hingga Mac 2007. Kes tersebut adalah berkaitan dengan kontrak berkaitan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal. Dalam kes tersebut, telah didapati seorang kontraktor menghantar wang tunai dan memberikan sejumlah 7 keping cek kepada ahli Majlis Ampang tersebut sebagai wang rasuah. Wang itu diberikan kepada ahli majlis sebagai satu pampasan ataupun hadiah kerana telah membantu kontraktor tersebut mendapatkan tender untuk perkhidmatan kutipan dan pembersihan sisa pepejal. Bekas ahli majlis itu didapati bersalah atas 9 kesalahan dan Mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun dan memerintahkan dia membayar denda sebanyak RM97,07,560 pada 29 Mac 2012. Namun begitu, dalam keadaan berbeza pula, beliau juga telah didapati bersalah atas jenayah salah guna kuasa kerana telah memilih dengan sendiri tanpa sebarang perbincangan daripada mana-mana pihak untuk memilih firma lembar rimbun yang berkhidmat sebagai subkontraktor untuk syarikat Dewi Sakti. Keputusan yang dibuat oleh beliau adalah untuk kepentingannya sendiri dan mahkamah telah memutuskan denda sebanyak RM10,000 dan penjara 3 tahun. Antara prosedur operasi standard perolehan SOP adalah yang pertama, pegawai perancangan perlulah menyemak maklumat perancangan perolehan. Dalam proses ini, PTJ bertanggungjawab dalam menentukan kaedah perolehan yang bersesuaian dengan perolehan CPTPP. Yang kedua, pegawai perancangan atau juru audit kementerian perlu menyemak penyelenggaraan pelan perolehan. Yang ketiga, penciptaan sebut harga dipertanggungjawabkan di bawah peranan urusetia. Yang keempat, jawatan kuasa spesifikasi perlu membuat penyediaan senarai semak kewangan dengan menambah elemen borang pengisytiharaan tempasal. Borang ini dimuat turun oleh pembekal untuk membuktikan tempasal barangan. Seterusnya, membuat semakan kelayakan pembekal melalui borang pengisytiharaan maklumat syarikat dalam perolehan kerajaan yang akan dipaparkan sebagai elemen penilaian kewangan secara automatik. Yang kelima, seterusnya, urusetia perlu membuat penyediaan dokumen tawaran yang mengandungi skor dan skema pemarkahan. Yang keenam, PTJ perlu menyediakan borang kehadiran yang mengandungi maklumat negara penubuhan syarikat dan diisi oleh pembekal yang hadir. Yang ketujuh, untuk perolehan yang tertakluk dengan CPTPP, sematkan pematuhan borang pengisytiharaan tempasal perlu dibuat oleh jawatan kuasa pembuka. Apabila iklan itu ditutup, urusetia perolehan hendaklah membuat semakan jadual harga. Semakan pematuhan borang pengisytiharaan maklumat syarikat perlulah disemak oleh jawatan kuasa penilaian. Yang ke-8, jawatan kuasa penilaian perlu membuat penilaian kewangan dengan menggunakan kaedah pengiraan margin of preference. Yang ke-9, urusetia membuat pengesyoran pembekal dengan kaedah memutamatkan pembekal secara pemilihan terus, secara bidaan dan seterusnya secara lebih dari satu surat niat. Yang ke-10, urusetia membuat pemilihan akhir pembekal dan tata cara semakan domestik. Sekiranya perolehan itu terlibat dengan kepentingan awam, PTJ perlu keluarkan sijil perolehan demi kepentingan awam. Seterusnya, pihak PPM harus mengesahkan keputusan itu bagi tujuan pengeluaran surat niat. Dan yang ke-11, membuat penyediaan surat setuju terima. Okey, berdasarkan isu yang telah dibincangkan, terdapat 3 bentuk pelanggaran, iaitu yang pertama adalah masalah integriti. Sifat integriti pegawai perolehan adalah unsur utama dalam keberhasilan atau kegagalan dalam proses perolehan. Jadi seperti mana dalam isu yang telah dibincangkan, Abdul Ghani bin Ismail iaitu bekas ahli Majlis Ampang Jaya telah menerima rasuah kerana telah membantu Abdul Rahman bin Yaakob iaitu seorang kontraktor untuk mendapatkan tender perkhidmatan
mengutip sisa pepejal. Jadi dalam kes ini jelas menunjukkan beliau tiada sifat integriti, maka berlakulah ketidakadilan dalam pemberian tender. Jadi yang kedua adalah monopoli kuasa. Abdul Ghani menggunakan kedudukannya untuk terlibat dalam membuat keputusan berkaitan dengan pelantikan syarikat Lembah Rimbun sebagai subkontraktor iaitu syarikat Dewi Sakti. Hal ini kerana adalah untuk memberi keuntungan kepadanya di mana beliau mempunyai kepentingan dalam syarikat tersebut. Jadi dalam kes ini beliau boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 di mana kesalahan tersebut adalah menyalahgunakan kedudukan oleh pegawai awam untuk kepentingan sendiri. Jadi yang ketiga adalah dalam isu ini jelas kelihatan berlakunya pemberian rasuah untuk kepentingan kedua-dua pihak. Jadi dalam Seksyen 165 Kanun Kesesaan telah menyatakan bahawa penjawat awam dilarang untuk menerima sebarang hadiah atau barang berharga daripada pihak yang terlibat secara rasmi dengannya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang nilai etika dan integriti penjawat awam masa kini. Yang pertama ialah pekerja, kaki tangan atau pegawai awam yang berkelaikan tinggi adalah aset penting kepada kejayaan firma dan negara. Istilah etika dan integriti ialah sifat amanah, keterbukaan, tanggungjawab dan berkhidmat untuk kepentingan awam. Yang kedua ialah kesilapan pentadbiran dan salah laku di dalam syarikat akan berpunca daripada kemerosotan integriti di kalangan penjawat awam. Dengan kata lain, etika dan integriti dalam kerja ni dan organisasi melibatkan perbuatan baik yang dilakukan di tempat kerja yang semuanya berkait rapat dengan ajaran moral dan tingkah laku yang beretika. Yang ketiga ialah organisasi dan agensi kerajaan sentiasa berisiko daripada pelbagai ancaman luaran dan dalaman yang berpotensi memberi kesan negatif kepada prestasi, produktiviti dan masa depan organisasi. Ini kerana ancaman kepada organisasi berpunca daripada mereka yang telah lama bekerja di sana diikuti oleh pekerja lain yang mencemarkan nama syarikat yang mempunyai masalah isu moral dan integriti. Mengabaikan kedua-dua peraturan ini boleh mengakibatkan penyalahgunaan kuasa, salah laku, rasuah dan penyelewengan dalam sesebuah organisasi. Yang keempat ialah keperluan rakyat dan negara adalah objektif utama institusi kerajaan. Membangunkan pentadbiran dan perkhidmatan awam yang cekap dan berdisiplin melalui penerapan nilai-nilai murni adalah matlamat integriti dalam sektor awam. Ini dilakukan untuk menangani kepincangan dan masalah dalam pelbagai bidang kerajaan termasuk pengurusan kewangan, pengendalian kes disiplin, rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Menurut kajian terdahulu, integriti dikaitkan dengan tahap kesejahteraan individu, komuniti dan organisasi yang lebih tinggi. Integriti dicirikan oleh kaki tangan yang berkelakuan baik dan mengelak daripada tingkah laku antisosial termasuk mencuri, vandalisme, mengambil rehat lanjutan yang tidak diluluskan dan tidak hadir ke kerja. Menerusi kajian Nik Azmi Awang dan Azmi 2012, mendakwa prestasi dan integriti pekerja awam Malaysia masih di tahap yang tidak memuaskan. Laporan Indeks Persepsi Rasuah Antarabangsa yang mengekalkan Malaysia sebagai salah satu negara dengan kadar rasuah tertinggi dari tahun 1995 hingga 2010. Keadaan ini menunjukkan bagaimana isu seperti rasuah dan penyampaian perkhidmatan awam yang tidak cekap telah menjadi lebih teruk dalam tempoh masa yang berkaitan. Perkara ini telah disokong oleh banyak penyiasatan yang dijalankan di negara ini termasuk daripada perunding Ernst & Young International pada tahun 1996 yang mendedahkan bahawa 78% daripada kejadian penipuan dalam organisasi kerajaan adalah disebabkan oleh pegawai kerajaan. Kesimpulan ini selaras dengan dapatan laporan kerajaan Persekutuan 2005 yang mengesahkan bahawa penjawat awam terlibat dalam beberapa kes salah laku yang menjejaskan integriti perkhidmatan seperti penyalahgunaan dadah, menerima hadiah dan rasuah, mempunyai hutang yang besar dan tidak hadir bekerja. Oleh itu, adalah jelas bahawa pegawai awam mesti menunjukkan kepentingan etika dan integriti dalam kerja mereka dengan menggunakan kuasa yang diberikan kepada mereka dengan cara mematuhi semua undang-undang dan piawaian industri. Jika tingkah laku yang tidak bermoral dan tidak boleh dipercayai dibenarkan berterusan tanpa sebarang usaha untuk menghentikannya, ia cenderung untuk menghakis keyakinan orang ramai
menjejaskan reputasi pekerja dan negara dan melumpuhkan perusahaan korporat yang berkuasa. Nama saya Nur Syazwani binti Ahmad Sayuti. Saya akan meneruskan tentang aliran penyiasatan. Jadi, seperti yang kita tahu, Ketua Audit Negara, jawatan kuasa kira-kira wang awam iaitu PSC dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ni merupakan tiga badan yang diberi tanggungjawab dan juga tanggungjawab dalam pengauditan, dalam menyiasat isu-isu kewangan di dalam negara. Jadi saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang aliran penyiasatan dan juga prosedur yang melibatkan ketiga-tiga badan ini. Saya mulakan dengan institusi Ketua Audit Negara. Umumnya, Ketua Audit Negara ni berfungsi untuk mengaudit dan juga mengesahkan penyata kewangan dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Seri Paduka Baginda. Kemudian Seri Paduka Baginda akan memperkenankan laporan tersebut dan akan dibentangkan di peringkat parlimen dan ataupun di peringkat DUN. Jadi aliran penyiasatan bagi KAN ni bermula pertama sekali melibatkan laporan Ketua Audit Negara iaitu LKAN, yang mana LKAN ni akan mendokumentasikan pelbagai jenis pelanggaran perolehan. Salah satu contoh kes pelanggaran perolehan ni telah seperti mana yang telah dinyatakan pada awal tadi, iaitu berkaitan dengan ahli majlis yang menerima rasuah. Kemudian KAN, Ketua Audit Negara ni akan menjalankan audit dan membuat laporan berkaitannya kepada YDPA. Dan seterusnya LKAN ni akan membentangkan laporan tersebut di Dewan Undangan Negeri. LKAN ni juga mendedahkan kepada umum selepas laporan tersebut diberikan semula, dan juga LKAN ni sering memberi maklumat tentang bagaimana kerajaan kita ni, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam mengurus operasi kewangan dan juga menjalankan aktiviti ataupun inisiatif. Jadi apabila masyarakat, orang awam ingin tahu apa yang LKAN ni buat, bagaimana mereka ni menguruskan operasi kewangan dan juga operasi kewangan dalam negeri dan juga persekutuan. Jadi LKAN inilah yang akan mendedahkan kepada umum apa yang mereka jalankan supaya orang awam jelas ke mana kewangan mereka disalurkan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang aliran penyiasatan bagi PSC, yang mana PSC tersebut merupakan jawatan kuasa kira-kira wang awam. Pertama sekali, fungsi PSC ni adalah untuk memeriksa dan juga memantau urusan kewangan negara dan juga memastikan ketelusan pengurusan dan juga pentadbiran kewangan negara ditadbir secara baik dan juga sempurna. Baiklah, pertama sekali PSC ni akan menghubungi dan juga berkomunikasi dengan beberapa kumpulan dan organisasi bebas. Kemudian LKAN yang merangkumi keseluruhan penemuan daripada audit kewangan serta audit pematuhan dan prestasi. Langkah ini merupakan asas kepada usaha untuk mengenal pasti sumber utama maklumat yang digunakan oleh PSC berhubung dengan accountability kewangan kerajaan. Apabila 3 kali setahun, KAN ni akan menyampaikan laporan audit kepada Parlimen. Jadi KAN akan memberi taklimat dan menggariskan penemuannya kepada PSC. Kiranya KAN dan PSC ni sangat berkait rapat dalam menyelesaikan isu-isu yang melibatkan kewangan negara. Kemudian tindakan lanjut oleh PSC akan melaksanakan tugasnya dengan melihat kembali kepada laporan tahunan yang telah dibentangkan oleh KAN iaitu Ketua Audit Negara, atau dengan memulakan siasatannya sendiri mengenai perkara-perkara yang menjadi perhatian awam. Tindakan selanjutnya, PSC juga menganjurkan perbicaraan dan meminta kementerian, jabatan ataupun agensi untuk menjalankan sebarang pertanyaan atau siasatan yang mereka fikirkan penting untuk meneliti isu yang dibawa oleh pelbagai pihak. Kemudian tindakan yang diambil juga selain itu, tindakan yang PSC akan ambil iaitu dengan menyemak sebarang draft laporan sebagai sebahagian daripada pengemasan. Mana-mana orang
pegawai atau organisasi yang boleh dipanggil oleh PSC untuk memberi keterangan dan juga untuk menyokong siasatannya. Selanjutnya, badan perundangan mesti menerima laporan daripada PSC yang mana laporan itu akan diberikan kepada Dewan Rakyat dengan cadangan tindakan akan datang sekiranya PSC ni tidak berpuas hati dengan siasatannya dan ahli-ahli telah mencapai kata sepakat. Dan akhir sekali, tindakan daripada PSC ni, laporan tersebut akan menjadi permulaan perbincangan di dalam Parlimen. Kemudian laporan PSC ni kemudian akan dihantar kepada Kementerian Kewangan untuk diselaraskan dengan kementerian lain yang berkenaan. Baiklah, yang seterusnya tentang institusi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Fungsi SPRM ni sebenarnya iaitu fungsinya adalah untuk menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah akta ini dan menyiasat mana-mana aduan sebagaimana yang telah difikirkan oleh Ketua Pesuruhjaya. Baiklah, prosedur yang dijalankan oleh SPRM untuk mengatasi isu yang melibatkan kewangan negara ini. Pertama sekali, SPRM ni akan bertindak dengan cara mereka ni akan menerima aduan terlebih dahulu yang melibatkan salah guna kuasa ataupun salah guna kedudukan daripada orang yang membuat aduan tersebut. Kemudian aduan yang telah dibuat, aduan tersebut merupakan satu evidence yang penting untuk menjadi salah satu bukti dan juga membantu pihak SPRM ni menyiasat kes tersebut. Seterusnya, apabila aduan telah diterima oleh pihak SPRM akan mula membuat penyiasatan dengan lebih terperinci. Dalam penyiasatan ini terdapat jabatan khas yang bertanggungjawab dalam menilai tahap kesahihan aduan yang telah dibuat, iaitu Jabatan Menilai Maklumat JMM. Jabatan menilai maklumat ni penting dalam institusi SPRM kerana jabatan inilah yang akan menilai sama ada ketulinan aduan yang telah dibuat, sama ada nak pastikan sama ada aduan tersebut adalah palsu ataupun betul. Okay. Kemudian tindakan seterusnya apabila selepas telah dinilai oleh JMM tadi, tindakan akan dilaksanakan dan tindakan ini juga merupakan beberapa fasa penting seperti pengesahan, urus setiap tata tertib, tindakan dalaman dan lain-lain. Akhir sekali, SPRM ni akan merekodkan keputusan dan tindakan yang patut mereka ambil berdasarkan penilaian daripada perbincangan mereka dan tindakan yang sepatutnya akan diambil bagi menyelesaikan kes tersebut. Tahap profesionalisme Ketua Audit Negara. Laporan Ketua Audit Negara mengenai beberapa bentuk penyelewengan dalam pengurusan perolehan yang melibatkan dua pihak termasuk pekerja kerajaan dan kontraktor. Rasuah dan salah guna kuasa dalam sistem perolehan akan membawa kesan yang sangat buruk dalam situasi ini. Seperti di dalam kes ini, di mana ahli majlis yang menggunakan kuasanya dan kontraktor yang memberi rasuah. Seterusnya, Ketua Audit Negara hendaklah memeriksa, meneliti dan mengaudit akaun ahli majlis tersebut. Prosedur operasi standard SOP sistem pengurusan kewangan perlu dikaji semula walaupun pihak berkuasa telah membuat penambahbaikan terhadap sistem dan prosedur berbanding situasi sedikit atau 2 tahun yang lalu. Isu keterisan boleh dihentikan jika semua orang sedar tentang etika kerja, bertindak dengan integriti dan yakin dengan keupayaan mereka untuk menyelesaikan tugas. Seterusnya ialah tahap profesionalism jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC. Dalam aliran penyiasatan yang telah dilakukan oleh PAC bagi menangani kes-kes pelanggaran perolehan kerajaan adalah dilihat dengan sangat telus, efektif dan sangat berintegriti. Yang jelas menunjukkan bahawa PAC tidak berkompromi dengan mana-mana pegawai yang terlibat dengan isu ketirisan. Malahan, PAC juga tetap dan masih berkolaborasi dalam perkongsian maklumat antara institusi-institusi serta mengenal pasti
dan menyiasat isu pelanggaran perolehan kerajaan yang melibatkan bekas ahli-ahli majlis. Walaupun perolehan kerajaan ini menjadi satu bidang yang sangat terdedah dengan perbuatan yang tidak beretika seperti isu ketirisan dan salah guna kedudukan, namun ahli-ahli PAC yang terlibat dalam menangani isu ini perlu sentiasa menegakkan kebenaran supaya isu-isu ini dapat dipentras dari akar umbi walaupun sukar kerana ada kalanya melibatkan orang yang sangat kita kenali. Oleh itu, dapat kita lihat dengan jelas nilai dan tahap profesionalisme yang ada pada ahli jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC ini adalah sangat kukuh, sangat berintegriti dan tinggi dengan ketelusannya. Yang mana jawatan kuasa ahli kira-kira PAC ini dalam menangani kes-kes ketirisan tidak dapat dicampur tangan oleh mana-mana kuasa yang tidak berkaitan dalam aliran penyiasatan mereka. Fungsi SPRM dibahagikan kepada dua bahagian iaitu siasatan dan pencegahan. Bahagian siasatan berfungsi dalam menjalankan operasi siasatan dan perolehan maklumat melalui penguatkuasaan Undang-Undang ASPRM 2009. Untuk bahagian pencegahan pula menjalankan aktiviti penilaian terhadap tata cara sesetengah pihak untuk mengenal pasti kelemahan dalam pentadbiran sesebuah agensi. Selain itu, kerajaan juga ada melaksanakan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023 di mana ini adalah salah satu usaha untuk membendung gejala rasuah dengan memenitikkan sifat integriti dan meningkatkan ketulusan di setiap peringkat pentadbiran dalam sektor swasta dan kerajaan. Jadi objektif pelan ini juga adalah untuk menghapuskan penyelewengan, memperbaiki kelemahan dalam pentadbiran. Pelan ini ada salah satu usaha SPRM untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam mengkaji kes perolehan di mana pelan ini juga mengandungi strategi untuk mempertingkatkan keberkesanan dan ketelusan dalam perolehan kerajaan. Jadi kesimpulannya, perolehan kerajaan boleh didefinisikan sebagai pembelian komoditi, perkhidmatan dan pelaksanaan kerja-kerja oleh pihak kerajaan. Disebabkan sektor awam ini sering terdedah dengan aktiviti-aktiviti yang membawa kepada penyelewengan dana, maka wujudlah beberapa agensi yang mengawal penyelewengan ini dari terus berlaku. Seperti contoh Ketua Audit Negara KAN, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam PAC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Jadi berdasarkan perbincangan aliran penyiasatan dalam tiga buah agensi ini, masing-masing sebenarnya terdapat sisi profesionalisme dalam menangani pelbagai kes. Jadi agensi KAN adalah berperanan dalam mengawal isu ketidakjujuran melalui mengaudit semua dokumen dalam agensi yang melibatkan perolehan. Agensi PAC pula berperanan untuk mengawal selia kepenggunaan dana yang diperolehi. Manakala untuk SPRM pula berperanan dalam mencegah aktiviti rasuah melalui ops yang dijalankan oleh agensi tersebut. Jadi oleh itu pentingnya dalam memupuk sifat integriti dan credibility dalam kalangan penjawat awam. Sekiranya sifat integriti dipandang remeh oleh sesetengah pihak, maka amat sukar untuk kita untuk membendung budaya salah laku dalam sektor awam dan sektor swasta. Sekian dari kami. Terima kasih.